Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang saya kasihi, saya muliakan barisan bertakbir surau An-Nur, sahabat saya Encik Zul, yang saya raikan, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, sidang hadirin hadirat, tidak kira yang berada di surau ataupun di mana saja yang melihat secara online. InsyaAllah malam ni kita pun hujan sampai sehari tak berhenti. Cuma Alhamdulillah Negeri Sembilan ni, walaupun saya tengok map petang tadi, meteorologi, kita ni amaran yang bahaya lah. Hujan kan, lebat kan, Melaka, Johor, Negeri Sembilan. Tapi negeri-negeri jiran kita dia dah banjir. Johor teruk, tadi Rompin, sepadan Rompin dengan Fedah selancar, jalan runtuh, terputus terus. Jadi kita patut syukurlah pada Allah Ta'ala, kita masih tak seteruk mereka. Dan kita baca doa, minta Allah Ta'ala alihkan hujan, supaya hujan tak jadi bahaya pada kita. Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi kita pun dah masuk bulan Syaban. Nabi SAW mengingatkan, bulan Syaban ni bulan yang ramai manusia leka. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia berada di antara Rajab dan Ramadan, jambatan untuk sampai ke bulan Ramadan. Jadi malam ni ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya nak kongsikan, bila dah masuk bulan Syaban ni, jangan kita tunggu nisfu Syaban, separuh Syaban baru kita nak mula. Jadi hari ni saya nak beri peringatan, tazkirah ataupun peringatan buat diri kita sama-sama berkaitan persiapan kita ataupun apa yang patut kita lakukan di dalam bulan Syaban. Ulang kaji, tapi kita gilap, kita polish lagi supaya kita nampak apa persediaan ni. Seperti mana dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibn Rajab Al-Hambali, dia ada petik kata-kata Abu Bakar Al-Balkhi tentang apa perumpamaan 3 bulan yang berderet ni. Apa kata Abu Bakar Al-Balkhi? Syahrul Rajabin syahrul zar'i, wa syahrul Sya'bana syahrul saqi zar'i, wa syahrul Ramadana syahrul hasaduz zar'. Bulan Rajab saatnya menanam. Dia kita biasa dengar bulan Rajab bulan bercucuk tanam. Tapi apa maksud, nak senang faham bercucuk tanam ni? Cukupkan ilmu, input kita. Masa bulan Rajab itu dah mula buka kitab patutnya, kan? Kalau Masjid Surau ni dia kontak kita berceramah ni, bulan ni lah orang nak panggil, cerita sikit ustaz tentang bulan Syaban, tentang persiapan Ramadan. Tak salah. Tapi seawal bila tuan-tuan? Seawal, sebenarnya lewat. Saya tak guna perkataan seawal. Sebenarnya selewat-lewatnya bulan Rajab dah mula. Sebab diumpamakan oleh alim ulama, oleh Syekh Abu Bakar Al-Balkhi, alim besar ni, dalam kitab Lataiful Ma'arif, bulan Rajab adalah bulan bercucuk tanam. Maksud bercucuk tanam, tanamkan dalam diri kita ilmu, input untuk kita nak hadapi bulan Ramadan nanti, atau bulan Syaban sekali. Jadi sebenarnya bulan Rajab dah kena mula buka kitab. Minta ustaz-ustaz buat ceramah khas, cerita pasal perkara-perkara yang dilarang, do and don'ts bulan Ramadan, kan? Bagi ruh Ramadan tu datang awal sikit. Yang kedua, kata Abu Bakar Al-Balkhi, berkaitan apa dia? Berkaitan bulan Syaban, saatnya menyiram tanaman. Bulan Syaban ni bulan siram tanaman. Apa maksud siram tanaman? Exercise. Apa yang dah masuk pada kita sebelum ni, kita berlatih dia, aplikasikan dia. Jadi kita ceritalah apa perkara yang kena buat bulan Syaban ni, yang kita nak gilap. Waktu ni lah nak berlatih. Liga Super pun dah mula dah sebelum Ramadan ni, kan? Dan malam ni malam game yang kedua ni. Banjir macam mana nak lawan? Negeri Sembilan bagi Penang hari ni, kan? Berlatih hari-hari tu, Kek Rahang tu, stadium cantik. Begitulah nak menghadapi Liga Super. Kita ni nak masuk Liga Ramadan ni, takkan nasib kalah je. Dan yang ketiga, kata Abu Bakar Al-Balkhi,
Katanya Ramadan saatnya menuai hasil. Tuai hasil ni kejar cukup-cukup kelebihan pahala bulan Ramadan. Antaranya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebab tu ada hadis sahih tuan-tuan, pergi umrah bulan Ramadan pahalanya seperti pahala mengerjakan haji. Bukan haji selesai ya. Jangan pergi umrah bulan Ramadan, jemaah surah An-Nur semua selatannya tiba-tiba balik dah pakai haji kat nama tu. Apa hal ke pakai haji kat nama? Rupa dia pergi umrah bulan Ramadan, dia bantai pakai haji. Pahala. Wajib haji, kewajipan haji belum selesai lagi tuan-tuan. Ya, pahala. Allah Ta'ala bagi. Mudah tak? Mudah. Sebab umrah, dia punya pelaksanaannya tidaklah seberat haji. Ada duit, pergi je umrah Ramadan. Tak pernah rasa. Jangan tak pernah rasa sekali seumur hidup pergi. Sebab umrah bulan Ramadan, pahalanya berbeza, suasananya pun berbeza. Duit pun jimat. Satu, puasa. Nombor dua, buka puasa dekat Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Betul tak? Dia siap makanan. Antara tuan-tuan larat tak larat je lah. Roti Korea yogurt susu masam ke. Saya dah duduk sana lama, tak ada hal lah makan. Malam carilah nasi Arab ke. Kita nak ibadah kan, semayang nak semayang 20 semua. Dan masa tu jugalah shopping patutnya kurang. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia nak tengok selama ni kita salahkan setan ke sebenarnya tu diri kita. Kalau bulan Ramadan pergi umrah macam tu shoppingnya, maknanya bukan salah setan dah selama ni. Tak katalah kita setan dah. Maknanya hawa nafsu kita masih membeli. Jadi bila bulan Ramadan kita nak tumpu, pergilah. Bulan Ramadan banyak kelebihan. Itu 3. Kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi berkaitan perumpamaan 3 bulan ini. Dan hadis sahih pun Nabi SAW sebut apa? Ada dia punya, saya ada bawa dia punya teks hadisnya semua sekali. Nabi SAW kata apa? Bulan Sya'ban ni dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, iaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i, kata Nabi, "Dzalika syahrun yaghfulun nas." Bulan ini bulan yang ramai manusia leka. Anhu baina Rajabin wa Ramadan, kerana duduknya antara Rajab dan Ramadan. Sebab ada orang dia tak sabar dah bila sampai Sya'ban ni, tak sabar nak ke bulan Ramadan, sampai dia lupa untuk siapkan dirinya. Ada orang pula dia tak sabar bila sampai Sya'ban ni raya. Betul tak? Orang dah fikir tuan-tuan, raya balik berapa hari. Dah mulalah perang nak beraya ni. Kalau osum laki bini kan. Nak selesai awal-awal tuan-tuan. Jangan sampai bila kita terlupa Ramadan, kita terlalu gairah nak beraya. Kemudian tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ni fokus saya apa dia? Berkaitan apa yang perlu buat bulan Sya'ban. Di sini ada beberapa dalam 4 atau 5. Pertama, persiapan menyambut Ramadan. Itu pertama. Sya'ban mesti ada persiapan sambut Ramadan. Saya banyak kali dah ulang kat Masjid Surau. Pernah budak Malaysia tanya, boleh tak kita raya sebulan sepanjang Syawal, sedangkan raya Aidilfitri sehari je tuan-tuan. Ikutlah sampai bila boleh takbir. Takbir pun kejap aja. Kan habis sembahyang raya habis, betul tak? Tak macam raya haji. Itulah sebenarnya singkatnya raya Aidilfitri dalam syariat kita. Cuma tuan-tuan, boleh tak? Persoalannya, adat di Malaysia raya sebulan. Kata pensyarah saya di mazhab Syafi'i, orang Arab, pensyarah fiqah saya, dia kata sambutlah. Dah budaya di Malaysia macam tu. Wah, seronok dapat lesen tuan-tuan, sebulan boleh raya. Kan? Kemudian, tapi, ada tapi. Tapi kau mesti menghidupkan bulan Ramadan selama sebulan dengan sebaik-baik menghidupkannya. Maksudnya, bulan Ramadan pun ada baju cantik-cantik. Bulan Ramadan ada makan sedap-sedap, jamu orang makan. Bulan Ramadan pun kita minta maaf, silaturahim. Bukannya tunggu raya pertama baru minta maaf. Orang kita hutang dengan orang, gaduh dengan orang, tak apa, tak ada hal. 1 Syawal kita minta leburlah segalanya di tapak tangan. Tak boleh lah macam tu. Bulan Ramadan lah nak banyak minta maaf, erat silaturahim. Semalam saya mengajar di kampung kitab Fiqhul Manhaji bab solat sunat istisqa. Solat sunat minta hujan turun. Sekarang tak sesuai lah. Sekarang ni kita minta hujan Allah Ta'ala alihkan hujan.
Hujan lama tak turun, kemarau. Antara Nabi buat saranan baginda SAW nak buat bila lama tak turun hujan ni, sebelum solat sunat istisqa, Nabi suruh minta maaf kalau ada buat salah, berhenti kezaliman kan, bayar hutang, banyaklah perkara yang Nabi buat kan, banyakkan sedekah, nak minta mudah hujan tu turun. Betul kan, sampai macam tu sekali. Jadi pertama, persiapan menyambut Ramadan. Ini pertama. Apa patut buat bulan Syaban? Bersiap. Bersiaplah untuk sambut Ramadan. Antaranya, kita kena siapkan dengan ilmu din. Apa ilmu din? Ilmu kefahaman kita dalam agama. Disebutkan dalam nota ni, antaranya, bila kita puasa, selama ni kita tahu puasa daripada bermula terbitnya matahari sampai tenggelam matahari. Tahan lapar, tahan dahaga. Kalau takat tu, belum cukup lagi ilmu kita nak sambut puasa. Itulah persediaan pertama sekali di dalam bulan Syaban untuk Ramadan. Ada orang yang tahan sampai 15 jam, 16 jam, tak korek hidung, hidungnya gatal. Menderita tuan-tuan, semayang pun tak khusyuk. Sedangkan korek hidung ni, setakat kulit yang luar ni, tak payahlah tunjuk dia punya praktikal kan. Setakat kulit yang ni, tak membatalkan pun. Melainkan masuk dalam rongga yang lubang yang tulang ni kan. Tapi siapa yang boleh tuan-tuan? Kita korek hidung kalau terlajak sikit pun podih lah, terbersin dah kan. Gatal sikit buat lah. Itu antaranya benda simple, benda basic. Lepas tu, seperti mana sahur ni sekarang ni pula dah tak covid dah, boleh makan tanpa pakai spaceman, boleh pergi mana-mana. Di mana ada orang sahur seawal 1 pagi, sedangkan dia tak kerja siang malam, betul tak? Dia tak ada kekangan, dia rasa itu sahur. Sedangkan sahur ini sunnahnya dilambatkan sahur, betul tak? Itu ilmu. Masih ada gitu tuan. Jumpa kat kedai mamak kita malam moreh, sahur lain, banyak makan tuan. Ustaz tak ustaz kan, makan. Kadang saya ni buka tak makan banyak sebab kita nak jadi imam tarawih memang semput. Kajian setakat ni memang semput. Minum air terlebih sikit tebu semput dah. Menyesal kadang-kadang kan. Semput kan. Kita makan berat malam. Itu siapa? Itu moreh orang Melayu panggil kan. Sebenarnya ganti makan berat tadi. Sahur bangun. Walaupun makan benda yang ringan. Dan kita bangun pun setengah jam 40 minit sebelum azan. Kerana sunnah bersahur itu melambatkan sahur. Kerana ada keberkatan di dalamnya. Jumpa kawan dekat kedai restoran. Itu yang kita nak berborak juga dengan kawan. Buat apa ni? Sahur awal sikit malam ni, 1 pagi kan. Pagi besok bangun sembahyang subuh je. Tak tepat lah. Kan? Barokah sahur tu tak dapat. Kan? Sahur tu dikira lah. Sahur makan untuk mengalas perut, untuk melaksanakan puasa besok. Tapi ke barokah sahur tu tak jumpalah. Seperti mana yang dituntut dalam agama kita. Itulah ilmu. Benda pertama sekali nak kena ready pada bulan Syaban ni. Lepas kemudian menyegerakan berbuka. Bahkan orang yang nak azan masuk waktu pun dia buka dulu kan. Bagi basah tekak dulu kan azan. Jangan tak awal dah lah. Nak qada ni tuan. Banyak tempat jadi macam tu. Budak main jam lah. Dia silap tengok jam mata kabur je kan. Konon lah Tok Bilal pula smoker, seokok kan. Lama tak pakai okok dia bagi kan. Poning ke kepala kan. Dah nampak 7.22 macam 7.25. Tak kira lah 3 minit pun. Tak boleh lah berkira tak berkira dah. Waktu buka puasa mesti ikut waktu maghrib. Exactly. Mesti tepat kan. Terlewat sikit buka tak ada masalah. Terawal lah kita takut. Poning ke kepala kan Tok Bilal. Tak dapat dia bagi tadi. Poning ke kepala kan. Tengok jam pun kabur. Gosok mata betul-betul tengok jam. Mana tahu tu kan. Lepas tu apa lagi? Apa kelebihan-kelebihan bulan Ramadan kita nak buat? Antara yang saya sarankan dah bertahun dekat ahli keluarga saya, duit raya. Saja sebut pasal duit raya. Duit raya saya bagi 10 malam terakhir dekat anak-anak buah. Kenapa tuan-tuan? Nak dapat kelebihan malam Lailatul Qadar. Kita tak mampu sembahyang banyak-banyak, kita bagilah sedekah. Sedekah ni, duit raya tu sedekah lah, betul tak? Duit raya tak ada persyaratan dalam Islam nak kena bagi duit raya ni. Tapi sedekah. Jadi nak dapat pahala lebih, sementara dalam bulan lebih baik daripada 1000 bulan ni, 10 malam terakhir bagi duit raya. Cuma saya ambil gambar lah bukti. Sekarang dia claim lagi sekali kan. Bagi mak duit raya, ambil gambar. Kalau mak saya claim lagi sekali kan, bagi orang rumah dah duit raya ya. Bukti. Kena sign lah barang penerimaan kan. Sekarang dia tuntut lagi sekali 1 Syawal. Poket dah DP. Tahun ni budak sekolah dengan puasa, dengan raya, deret ni kan. Back to back. Tuan-tuan. Pening kepala orang ni.
Dugaan hari tu dah macam ni orang yang kerja kerajaan dah. Sebab apa? Gaji 7 boleh, baru ni 24 pun masuk. Lama jarak tu. Kan? Raya pun akan tu 14 hari bulan maksudnya 17 belas masuk. 14, 17 macam tu masuk. Nak lagi sekali 25 hari bulan. Raya janganlah sakan mana. Takut kita nanti sakan-sakan kita yang tak cukup makan nanti. Jadi raya saya ajarlah. Nak dapat kelebihan malam Lailatul Qadar, itu ilmu lah. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka duit raya saya bagi awal. Saya dah 3, 4, 5 tahun duit raya saya bagi 10 malam terakhir. Tapi saya letak dalam apa? Duit raya. Sebab mudah-mudahan malam tu kalau Lailatul Qadar kan, ataupun 10 malam terakhir tu dapatlah. Dan kalau tak 10 malam terakhir pun, bulan Ramadan ni sedekahnya pahala tak sama macam bulan-bulan yang lain. Maka saya bagi. Tahlil contohnya. Kenduri tahlil kan? Tahlil. Memanglah jadual penuh. Sebulan Syakban ni ada 4 minggu je. 4 minggu ada Jumaat, Sabtu, Ahad. Sabtu, Ahad lah katakan. Ada 8 hari je. Kalau dah semua orang nak pukul 11.30 pagi kenduri arwah ke rumah dia, mana cukup berapa ramai jemaah dekat Surau An-Nur ni. Jadi kalau tak mampu buat bulan ni, jadual dah penuh, buatlah bulan Ramadan. Jamu orang berbuka puasa. Dapat pahala besar menjamu orang berbuka puasa. Pahalanya seperti mana pahala orang yang berpuasa. Dapat double pahala kita berpuasa hari tu. Lepas isyak, lepas isyak pula. Lepas tarawih dengan witir, mintalah imam bawakan tahlil untuk arwah mak ayah kita. Ini sampai berpadam kan tuan-tuan. Saya pernah satu kes, biras dengan biras bergaduh. Sebab apa? Seorang biras ni padam nama biras dia punya kenduri dekat papan putih jadual masjid. Seorang keluar pintu belakang, seorang keluar pintu depan masa muka. Sebab tak bertumbuk. Dia mata tak nampak, spek tak bawa, dia padam nama orang. Terpadam nama biras sendiri. Beras sendiri ya. Beras kami cakap kan. Biras sendiri. Dek kerana nak berebut tarikh untuk kenduri tahlil. Jadi itu benda yang teknikal kan. Jadi kita tahu kita tak adalah terkejar-kejar kan. Jadi bertahun-tahun kita puasa, maka kalau tak cukup ilmu, banyaklah benda-benda pelik-pelik yang kita buat ataupun merugikan kita kan. Contoh bazar Ramadan. Bazar Ramadan ni bukannya wajib pun beli. Bahkan bulan Ramadan mengajar kita rasa kesusahan orang yang susah nak makan. Tak ada beza ni lah. Samalah macam pensyariatan korban, betul tak? Raya korban ni taqarrub, nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Dan daging tu sebenarnya bukan orang yang tiap-tiap minggu makan daging sampai kena gout makan daging selalu, tapi untuk bagi rasa pada orang-orang yang tidak berkemampuan, betul tak? Fakir, miskin, betul, ada bahagian tertentu untuk mereka lah. Konsepnya orang kita ni selalu salah tuan-tuan. Sama macam tahlil tu. Tahlil ni konsep paling baik sekali. Kalaulah empunya badan nak buat untuk mak dayah dia, empunya badan kena hadir sekali, betul tak? Kerana doa minta ampun untuk si mati tu lebih afdal anak dan anak-anak dan kerabat terdekat dia tu. Nama anak-anak, isteri atau suami ni. Dia kat KL, yang tukang baca kat kampung dekat surau ni, tu imam dia. Tu imam boleh dia bacakan, mendoakan keampunan dalam tahlil, betul tak? Tapi mana anak-anak dia? Kalau anak-anak pun lupa, dia sendiri pun lepas solat tak baca untuk mak dayah dia, rugilah. Sebab dari segi nak bagi makan sedekah, tahlil ni bukan terikat dengan makan. Cuma itu sebab tu kita bagi sedekah orang makan, kan? Kalau tak ada makan, ia tetap terjadi. Kalau ikut kemampuan orang sekarang, setakat nak jamu orang makan tahlil kami malam Jumaat ni, mewah orang Malaysia, betul tak? Tapi kesediaan untuk duduk membaca sekali banyak tuan-tuan. Anak nak sembahyang hajat, minta tolong imam. Dia duduk kat luar burak-burak, dekat meja makanan tu, bawa makanan berpuluh-puluh pack. Kita kat atas sampai isyak sembahyang hajat untuk anak dia nak IPSR contohnya, nak SPM. Bapaknya tak sembahyang sekali, macam mana? Bapaknya lah kena kuat sekali, bapaknya lah kena ada sekali mendoakan anak-anak periksa. Tu contoh, kan? Tahlil, anaknya adalah sekali. Semua orang boleh bagi duit sekarang. Tuan-tuan buka lah orang-orang nak buat tahlil, penuh. Tapi kesediaan untuk membaca tahlil sama-sama, mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu bapanya tu, tak ada. Mentang-mentang lah dia tuan rumah, dia bawa makanan banyak satu pack, dia lepak jaga makanan kat luar. Kita tak nak macam tu. Kita nak budaya tu jadi lebih baik lagi. Okey, yang kedua, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini sunnah Nabi. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin Aisyah kata apa? Bulan Syakban ni bulan yang paling banyak dia tengok Nabi
puasa hampir sebahagian besar, majoriti hari-hari dalam bulan Syakban. Selepas bulan Ramadan puasa penuh sebulan, itulah bulan paling banyak Nabi berpuasa. Gunalah kesempatan Isnin Khamis kalau kita tak biasa buat, cuba buat. Puasa hari putih pun kita cuba buat, 13, 14, 15. Rebut bulan Syakban. Tujuan apa? Nak membiasakan supaya tak terkejut. Tak adalah orang tiba-tiba bulan Ramadan kena gastrik. Saya tanya juga doktor, ada kemungkinan tak gastrik bulan Ramadan ni perut terkejut kan? Tak ada, dia kata pun. Akal aja lebih orang malas puasa sebenarnya. Dah kena naik van jenazah, makan. Masalahnya, kalau gastrik sakit perut, doktor tak bagi puasa, ada surat doktor, makanlah kat rumah. Yang kau pergi makan pintu belakang kat kedai mamak, buat apa? Macam mana gastrik boleh bawa kereta pula pergi makan? Bila kena tangkap, saya gastrik dekat penguatkuasa kan? Tak adalah. Saya pernah tanyalah doktor-doktor. Dia kata kalau ikutkan orang yang bangun bersahur, jaga corak pemakanan dia kan, dia boleh bertahan sepanjang hari bulan puasa ni. Dan berapa beratus orang Malaysia yang betul-betul ada gastrik pun. Perut rasa sakit tu bukan gastrik awal-awal puasa kan. Jadi orang yang dah biasa puasa sunat, dia tak ada masalah dah. Betul tak? Lagi-lagi tuan-tuan yang istiqamah puasa sunat, perut dah tak terkejut dah. Betul tak? Enjin tu dah memang dah biasakan dengan seminggu ada 2 hari kita akan puasa. Maka Syakban ni Nabi lebihkan lagi untuk kita berpuasa. Kerana nak ajar perut dia. Dan kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, ni ulama besar ni, Ibnu Rajab ni, katanya kenapa Nabi puasa bulan Syakban? Ibnu Rajab punya pandangan, punya tafsiran. Nabi berpuasa bulan Syakban ni umpama ibadah rawatib. Apa dia rawatib? Solat sunat rawatib. Apa maksud solat sunat rawatib? Solat sunat yang mengiringi waktu solat fardu. Jadi bulan Ramadan adalah puasa wajib bagi orang Islam. Jadi puasa bulan Syakban ni adalah puasa rawatib yang mengiringi puasa fardu atau puasa wajib bulan Ramadan. Ada simboliknya tuan-tuan. Orang alim punya pandangan dia tu jauh. Maka macam mana kita kerjakan solat sunat ba'diyah isyak, ba'diyah maghrib, solat rawatib kita, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, 2-2, ada buat 4-4. Begitulah kita kejar puasa bulan Syakban, rawatib kepada puasa wajib bulan Ramadan. Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala anhu. Dia kata macam tu. Itu betapa ulama' dia mentafsirkan dan memotivasikan kita nak buat puasa bulan Syakban. Itu antaranya kelebihannya. Maka puasa bulan Syakban ni memiliki keutamaan kerana dekatnya dia dengan bulan Ramadan. Maka dia boleh menyempurnakan bulan Ramadan. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang saya bacakan tadi, yang mula-mula tadi, tentang ramainya manusia yang dilekakan pada bulan Syakban ni. Kemudian Nabi sambung hadis tu di hujungnya. Nabi kata sebab tu aku banyak berpuasa kerana bulan Syakban ni bulan diangkat amalan-amalan kita. Anytime. Bukan saja malam nisfu Syakban. Anytime. Mungkin lain orang lain masanya. Dan Nabi kata aku suka amalan aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Itu sebab yang kedua tuan-tuan. Sebab seterusnya. Kenapa bulan Ramadan bulan Syakban kita nak puasa? Sebab bulan Syakban ni ada dalil. Nabi sebut bulan Syakban bulan diangkat amalan-amalan kita. Maka Nabi suka kita punya amalan diangkat dalam keadaan kita berpuasa. Sebab berpuasa kita tak buat benda yang tidak. Jangan pegang pada nisfu Syakban. Kita ni Negeri Sembilan, nisfu Syakban kita sambut. Malam tu malam ada keberkatan. Dan dibicarakan ulama' dah selesai lama dah. Tak payah gaduh. Cuma jangan kita sekadar malam tu je kita nak berjaga-jaga. Tak, sepanjang bulan Syakban bila-bila pun akan diangkat kita punya amalan. Maka banyakkanlah beramal soleh supaya amalan kita diangkat dalam keadaan kita berzikir, dalam keadaan kita pergi berjemaah di masjid dan surau, dalam keadaan kita sedang berpuasa sunat. Kan? Tu Nabi nak. Sebab tu Nabi banyak berpuasa bulan Syakban. Kerana adanya hadis yang mengatakan bulan diangkat amalan-amalan kita. Ini tongah melantak steamboat waktu tu amal tongah angkit. Koning boleh kan? Tak habis-habis steamboat kan? Amalan diangkit, tongah makan steamboat. Amalan diangkit, tongah menghadap jam dekat Cameron Highland. Nak pergi makan strawberry. Tak yalah. Kan banyakkan beramal bulan Syakban. Kerana ada dalilnya. Tentu aku nak tengok teks hadis semua ada. Berkaitan Nabi kata, aku suka amalan aku. Kata Nabi fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im.
Kata Nabi, dan maka aku suka amalan aku diangkat, yurfa'a amali, dan diangkat amalan aku ni ketika wa ana shaim, ketika aku dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi ingat tuan-tuan, mudah-mudahan kita minta, ya Allah Tuhanku, antaranya doa Nabi yang saya baca setiap kali sebelum kuliah, saya cuba tak tinggalkan tu, sebab kita takut sia-sia kita duduk, betul tak? Antaranya apa? Kita solat jemaah tadi takut tak dapat apa, kan? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilmu bermanfaat. Baik saya, baik tuan-tuan ada ilmu sikit, moga-moga bermanfaat. Wa rizqan tayyibah, rezeki kita makan lepas ni sebelum kita kerja penat-penat siang tadi. Wa amalan mutaqabbalah, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa Nabi, tuan-tuan. Itu kita baca tu ramai lah. Kalau seorang, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu bermanfaat, wa rizqan tayyibah, dan rezeki yang baik, rezeki yang baik, sangat baik, wa amalan mutaqabbalah, dan amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Itu antara doa yang Nabi ajarkan. Banyak doa Nabi ajarkan. Yang ni saya baca sebab tak nak kita duduk malam ni sia-sia. Itu sebab saya tak tinggal dalam kuliah doa tu. Kenapa ada doa tu? Kerana doa tu menyelamatkan kita. Manalah tahu tadi kita maghrib semayang pengantuk-ngantuk aja kan. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan, terima kita punya solat, amalan mutaqabbalah, ilman nafi'ah. Macam malam ni, walaupun saya bagi ada 5-6 perkara, terlupa ada 1-2 yang ingat, dapat digunakan. Itu ilmu bermanfaat bagi saya, bagi tuan-tuan. Kan? Rizqan tayyibah. Ada orang datang semayang jemaah maghrib tadi, bekerja balik daripada tempat kerja ni, balik rumah mandi kan. Mudah-mudahan berpenat lelah kerja tadi, rezeki yang tayyiban, yang baik, yang tayyiban rezekinya, sangat-sangat baik rezekinya. Itu kita doa macam tu. Itu yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, kita nak kena buat apa bulan Ramadan, tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian? Pertama, ilmu. Kedua, banyak puasa. Ketiga, membayar hutang puasa sebelum masuk bulan Ramadan. Yang ada fidyah, selesaikan fidyah. Betul tak? Pandai tuan-tuan, orang sekarang buat bisnes, tapi tak apalah, dia membantu untuk orang mudah. Kan fidyah bayar pakai beras, betul tak? Orang yang bisnes beras, saya tengok siang tadi di Lotus Sarjana Impian Kajang tu, Tesco nama-nama ya, Lotus. Orang ni syarikat beras, dia jual beras, dia buat kempen bayar fidyah lah. Siapa ada fidyah kan, dia jual, dapat jual beras dia, dan fidyah orang selesai. Tak ada masalah, itu jual beli yang baik lah. Betul tak? Jual beli yang diterima lah, jual beli yang bayar yang baik lah. Dia sediakan beras untuk orang bayar fidyah. Dahsyat tuan-tuan. Laju orang turun dia eskalator, eskalator tu isi borang. Ini macam jual beras lagi untung tuan-tuan. Kena angkut banyak-banyak lah beras kan. Semua orang tak payah pening kepala lah kan. Dan dia dah ada di mana tempat dia nak hantar. Tapi nak buat tu kena pastikan. Satu, kita tahulah kiraannya. Kemudian kita ni betul-betul uruskan. Yang ketiga, tahu tempat di mana nak hantar. Itu tak ada masalah. Kita kontak bagi pejabat agama. Pejabat agama banyak ada. Betapa pandai orang Malaysia ni bisnes. Terkejut saya. Jual beras. Lupa je nama pun tak sebut lah. Ada live kan. Kau tahu ingat je nama pun. Tuan-tuan try lah. Kok boleh jadi sebab rezeki pula kan. Jual beras bukan untuk makan hari tu. Beras kita ambil balik, kita bagi fidyah. Bijak lah orang Malaysia ni. Sejak lepas-lepas Covid ni pandai dia cari duit tuan-tuan. Fidyah jangan lupa. 1/4 daripada jumlah zakat fitrah. Kan? Fidyah kita. Kemudian puasa kita yang kita tinggal, yang kita mampu ganti, kena ganti. Ramai orang bila bulan Syaban dah baru kejar-kejar kan, yang sampai straight tu ganti puasa tu buat. Jangan lupa. Banyak ganti. Dan puasa-puasa yang kita puasa-puasa yang kita tak ingat dulu. Kalau nak buatlah. Kan? Kalau tak ingat tu minta ampun banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama macam solat. Solat selagi kita ingat, kita mampu qada, betul tak? Tapi dalam masa yang sama, mana yang kita tak ingat, mungkin solat-solat kita yang teruk zaman muda-muda dulu, banyakkan minta ampun pada Allah Ta'ala. Tu kena buat taubat juga. Jangan qada tak buat taubat. Jangan jadi macam tu. Kita buat qada, tapi kita tak banyakkan sembahyang taubat, minta ampun pada solat-solat kita dulu. Dan ada orang pula, dia buat solat taubat, tapi dia tak qada solat yang dia tinggal, yang dia ingat, dia dah catat. Itu rugilah. Kita buat dua-dua. Yang ingat kita qada, kerana kita tak larat, dah banyak umur kan. Yang mana-mana dulu memang tak ingat langsung tu, banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunkan aku. Dia bukan saja tak solat main-main tu tuan-tuan. Betul tak? Dah akhir balik dah. Umur dah 5 bulan 6 boleh. Cuik-cuik kawan. Tinjau kawan macam tu lah. Kan?
Semayang kah, tak ambil wuduk ke tidak? Ada, bukan tak ada. Jadi kita kena minta ampun pada Allah Ta'ala. Itu yang ketiga, bayar hutang puasa. Dan juga bayar hutang orang. Hutang orang mana bayar tuan? Hutang puasa, apatah lagi hutang orang. Nak mati bulan puasa ni, dan kalau boleh nak mati bulan Ramadan Ustaz. Nak mati bayar hutang dulu. Ada hadis sahih. Orang yang mati dalam, saya pernah bacakan dekat kat sini kan. Orang yang mati dalam keadaan berhutang dan dia niat tak nak bayar saja nak lepas, nyawanya, rohnya, jiwanya tergantung antara langit dan bumi. Tergantung antara langit dan bumi. Dan ada hadis yang lain, orang yang niat saja-saja tak nak bayar hutang, kemudian dia mati, dia akan dibangkitkan depan Allah Ta'ala sebagai seorang pencuri. Tuan-tuan tak mencuri, tapi tuan-tuan tak bayar hutang. Contohnya ada orang si fulan tak bayar hutang, dengan sengaja dia nak lari hutang tu, dia dibangkitkan dalam keadaan dia sebagai seorang pencuri. Hadis sahih. Jangan main tuan-tuan. Sekarang ni minta hutang kita lah berdosa tuan-tuan. Kita minta hutang, kita dikatakan jahat. Padahal kita nukilkan hadis Nabi ni. Kita letak hadis pasal hutang kan. Kono bantai tuan-tuan, seribu kono. Saja tulis tu, dah minta tak dapat, kita tulislah hadis. Tak ada maki tuan-tuan. Perkataan bodoh pun tak ada tuan-tuan. Orang Negeri Sembilan ni kadang-kadang bodoh bongap tu biasa keluar kan. Tak maaf dengan izinnya. Tak guna tuan-tuan. Tulis, roh akan tergantung. Dan minta maaf pun takkan meleburkan hutang kalau empunya badan yang bagi hutang tu tak halalkan. Tapi kono kata, apalah ustaz macamnya, dia nak pakai apa lagi dia pun tak tahu. Untunglah tak upah orang datang gogar pintu ni. Orang sekarang main hantar Samsung di rumah kan. Tak adalah kita macam tu. Tapi kena ingat, hutang puasa dan juga hutang-hutang kita dengan orang lain. Ya. Tak cukup dengan salam pagi 1 Syawal, sekadar salam boleh lebur hutang. Tak, hutang tetap hutang. Sebab tu kalau orang hutang kita 1000, pagi Syawal salam kita kosong-kosong ya, tak 1000 kosong tidak ada. Apa pasal lah 1000 kosong? Hutang 1000 kau tu. Kalau dia sebut kosong kan kau tak nak bayar pula. Kan cerita hutang. Begitu juga hutang kita. Hutang kita kena catat. Dalam ayat 282 saya suratul Baqarah, ayat ujung tu ayat hutang, kita catat ni buku 55 kalau orang lama. Kalau orang yang zaman-zaman canggih dia boleh tulis dekat telefon, dekat nota tu, orang rumah boleh cek. Kalau kita tiba-tiba dijemput oleh Allah Ta'ala kembali meninggal, ada catatan. Senang nak runding, bukan kata nak bayar selepuk bayar kan. Runding menandakan kita ambil alih untuk bayar hutang waris kita. Tak boleh kita nak minta, tolonglah, takkanlah kau tak consider Islam tu bersaudara, tolonglah halalkan 1 juta, siapa nak halalkan tuan-tuan? Ni jam 1000 pun orang nak pakai banyak kan. Jangan main-main dengan hutang ya. Memang kita semua nak mati bulan Ramadan, tapi jangan mati dalam keadaan berhutang. Wallahu alam. Jadi yang keempat, ulama menganjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran sejak bulan Syaban untuk lebih untuk lebih semangat membacanya di bulan Ramadan. Kata seorang ulama, Salamah bin Kahil berkata, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dahulu bulan Sya'ban disebut pula dengan bulan para qurra. Dulu-dulu zaman terdahulu dipanggil bulan Sya'ban ni dengan gelaran apa? Syahrul qurra. Syahrul Qurra ni bulan-bulan pembaca Al-Quran. Bermakna bulan Syaban ulama-ulama dulu dah mula bertadarus ataupun memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Saya tak kata tadarus bulan Ramadan, banyakkan baca Quran. Faham ya? Bulan Ramadan kita tadarus. Tadarus ni kita ambil amalan baginda sallallahu alaihi wasallam yang membaca Quran dan menyemak hafalannya dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Jangan kita pula jadi Jibril kawan kita pula kita nak ni. Kita sama-sama semak. Sebab tu tadarus Quran ni tidaklah sampai pukul 1-2 pagi. Tidaklah juga kena orang yang pandai-pandai je. Orang yang lemah pun boleh juga baca. Walaupun 1 baris 2 baris. Saya di kampung tu kadang-kadang kita ni mentang-mentang lah orang panggil ustaz. Kita tak nak orang panggil ustaz tuan-tuan. Saya tak nak pun. Bila orang panggil ustaz ni, apa yang terjadi? Semua tolak kat kita. Yang lemah-lemah baca slow ni, pergi kat Ustaz Rehan. Mampu dan buku 2 boleh aku balik. Takkan tiap-tiap malam pukul 1 pagi habis tadarus kan. Kita nak baca Quran yang sendiri juga. Kita dah baca 1 juzuk, 2 juzuk kan. Jadi tadarus ni campur. Ada yang perlahan, ada ni. Dan bagi orang yang perlahan ni jangan banyak-banyak. Kita bagi dia 1 muka, 2 muka, zalim lah tuan-tuan. Kita pun jenuh tunggu dia. Bagi dia peluang baca kan, 2-3 baris. Okey tak apa, saya sambung bang. Tak ada dia kecil hati dah. Bahkan logo kan. Kalau tak kena semak, jangan pula bahan orang. Apalah umur 65 baca macam ni. Memang esok tak datang dah.
Tadarus ni kita nak menyemak bacaan kita, nak membudayakan baca Quran dan menyemak. Sebab ini terjadi, saya dah lalui dia. Saya tengok ada yang lepas 2-3 kali tak datang, rupanya kecil hati. Satu geng-geng yang pandai tak bagi dia masuk grup yang pandai tu. Last sekali pergi kat saya lah, kelas pemulihan. Mampui, ompet orang kelas pemulihan. Merangkak. Kan? Nombor 2, di bahan. Kita panggil bahan, mana dia tertawakan orang tu. Tengok dia baca, apa bunyinya? Macam dah pandai benar. Kan? Nombor 3, terlalu lama kan. Bila lama dalam grup tu dibiarkan orang yang slow pun baca 2 muka, lambatlah. Saya buat macam tu. Okey bang, cukup 2 baris. Kita nampak dia dah macam tak boleh, dah berpeluh dah dari dia kan. Kita sambung. Kita boleh baca laju, kita boleh lah baca kan, kita dah boleh mahir baca. Kita bacalah, kita cover dia punya tempat 3-4 muka. Kejap je habis satu juzuk kan. Satu grup ada 4-5 orang. Jangan jadikan tadarus Quran tu ada kasta. Itu saya tak nak tu. Kasta orang yang pandai baca dengan orang yang tak pandai baca. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat-Allah Ta'ala sekalian, itu kata Salamah bin Kahil, apa dia? Bulan Sya'ban dijadikan oleh orang-orang terdahulu bulan Qurra, Syahrul Qurra, bulan pembaca Al-Quran. Maknanya bulan Sya'ban pun dah mula meriah baca Al-Quran, bukan bulan Ramadan. Kita pentingkan kualiti, bukan kuantiti. Banyak kali khatam tapi bacaan teruk pun tak guna tuan-tuan. Mesti jaga bacaan. Quran ni wajib dibaca dengan tajwid dan tartil. Wajib tuan-tuan ya, membaca Quran dengan tajwid dan tartil. Bukan wajib nak kena habis silibus. Ada tompek lah, tak payah sebut nama. Tompek saya kau, tompek tuan-tuan kau, dia sepanjang bulan Ramadan dia nak habiskan 3 kali khatam. Maksudnya tuan-tuan faham tak? Maksudnya setiap 10 hari nak kena khatam. Tapi saya saksikan dengan mata saya sendiri, telinga saya, bacaan orang, subhanallah, na'udzubillah min zalik. Memang teruklah sesetengah bacaan. Langgar semua lampu sebab nak bagi habis. Satu malam mesti nak kena habis sekian. Dia tak nak. Dia satu grup, satu juzuk. Kau 1, 2, 3, 4, 5. Malam ni 5 juzuk, dia kata kan. Dia target 3 kali khatam. Kita tak nak macam tu. Biarlah 1 kali khatam sepanjang 30 hari pun, tapi kita berjaya baca Quran dengan baik. Bukan KPI ni berapa kali khatam. Bila letakkan KPI banyak kali khatam tu, punah bacaan Quran kita. Itu lagi satu teguran. Penting ni tuan-tuan. Ya? Jadi tuan-tuan kenalah perbaiki bacaan Quran sebelum masuk bulan Sya'ban. Takut kena tolak di kelas pemulihan nanti. Kesianlah tuan-tuan. La ilaha illallah. Ni kenapa ni tak masuk grup sana ni? Diorang tak nak ustaz. Diorang pandai-pandai baca. Itu saya tak nak ni. Kata, baca-bacilah. Dah baca-baci tuan-tuan. Ayah-ayah. Bayi-bayi tuan-tuan ni ayah-ayah saya. Saya kata, ya Allah. Itu saya tegur lah dekat seorang dua. Kata, ambil lah campur-campur kan. Sampai orang mengadu tak boleh masuk grup, payahlah. Kasta benar pula, patut grup tu capai habis. Lepas dah habis, dia psycho kita. Dia psycho macam mana? Sadaqallahul azim. Bongi pula Dan. Dia baca Quran, dia dah habis ya. Sadaqallahul azim. Tutang-tutang minum kopi O, makan kuih kat luar. Dan dah tak tahu arah. Sebab dia nak minum kopi O juga. Habis sekarang tibai cukup-cukup kat luar tu. Sama-sama lah, tu saya cakap. Lagi satu macam tu lah. Kan? Sama-sama kita keluar minum makan. Tu baguslah budaya tadarus. Kalau di kampung saya, setiap malam tukar venue tempat. Malam ni di masjid, malam besok di surau yang bawah Keriah lah. Surau kampung ni, surau kampung tu. Anak muda berkumpul. Kita nak macam tu lah. Ada yang habis terlalu laju, Sadaqallahul azim. Tertokan member baca. Lama-lama, okey cukup bang. Saya baca seorang 10 buku. Kau semak lah. Nak makan kuih tuan-tuan. Takkan tak lapar. Kita ni jenis buka tak makan berat. Saya buka kadang-kadang saya tak makan berat tuan-tuan. Kuih 2 je. Nampak dah pizza kat luar tu. Kalau dah sadaqallah azim, memang sadaqallah pizza tu. Melainkan dia segan dengan saya, dia simpan kan. Kadang-kadang tak segan dengan saya pun kan. Keluar-keluar tak ada pizza dah, kotak je tinggal. Kono lah pergi kedai mamak malam-malam. Kan susah lah. Kebersamaan kan kita kata kan, habis lebih kurang. Tak apalah, beza macam selang 2 minit 3 minit sana habis, duduk dulu jom buat tak apalah, kita habis. Ini dia sadaqallah tu psycho betul tuan-tuan. Kita ada 10 muka ini. Sadaqallah dia dah berburak ke luar pula. Tutak-tutak kopi O, mampu Dan kata. Ya, jangan kasta. Itu sebenarnya untuk menambahkan, eratkan silaturahim kita. Ini pesan ni tuan-tuan ya, sebab dia jadi isu. Jadi isu bergaduh pula orang, ya. Yang kelima, menjauhi amalan yang bercampur aduk dengan adat-adat kita sampai melibatkan bergaduh. Maksud adat ni apa? Dia benda bagus.
Macam saya ulang balik tadi, dia bagus, tapi bila benda tu kita tak cari keutamaan, dia akan jadi susah kat kita. Contohnya, bulan Syakban mesti nak kena selesai tahlil sebelum masuk bulan Ramadan. Sedangkan Ramadan pun Masjid Surah masih terima untuk tahlil. Betul je kan? Terima. Kita buat tahlil lepas solat witir kan, tarawih kita buat. Bagi nama. Makan tuan-tuan, Masya Allah. Bulan Ramadan ni bagi makan waktu witir tu pun, waktu moreh pun, pahalanya tak sama macam bulan lain. Sebab ini bulan yang berbeza. Kalau bagi buka puasa orang makan ni, sebab sedekah untuk tahlil tu, lagi besar pahalanya. Dapat pahala macam kita pun berpuasa seperti mana orang tu berpuasa. Maka double kita dapat pahala berpuasa hari tu. Apa nak gaduh? Ustaz, adjust lah, guna kabel dia. Tolong lari masa kejap, bawa tahlil dia. Ada tu kan? Kita tak boleh clash. Kalau kat kampung ni, kalau kenduri tahlil pukul 11.30 pagi rumah haji ni, semua pergi haji tu, betul tak? Tiba-tiba dia colek kita. Ustaz Imam 2, tolonglah, lari masa kejap. Buat underground punya tahlil dia. Isunya bukan dosa. Isunya menjaga hati dan perasaan. Betul tak? Nanti kita melangkaui imam satu. Saya senang. Bagi tanya kat pengerusi imam satu, dia lepaskan tak? Kalau lepaskan boleh. Dalam satu masa 11.30 pagi, dua-dua rumah serentak jalan tahlil. Ustaz, saya bayarlah sikit. La ilaha illallah. Kau ni semua nak kabel kan? Orang kita ni buat kabel nombor satu lah. Tahlil pun bisik-bisik tu kan. Ustaz, lagi masa sekejap. Jangan bagi orang nampak. Mana ada dah nama rumah kat kampung orang lalu. Siapa buat tahlil? Ustaz Rehan. Rumah dia tak datang, dia bantai bawa orang sana. Itulah isunya. Itu adat, betul tak? Kita nak habiskan semua bulan Syakban. Kita kata, duit raya pun adat juga kita bagi. Tak lain negara lain. Ada negara tak ada duit raya. Raya 30 hari pun adat kita. Kita buat sepenuhnya Syawal. Negara Arab, lepas raya pertama, raya kedua, dia macam hidup macam biasa lah. Jadi, buatlah. Benda tak ada halangan dalam agama. Cuma jangan sampai menyusahkan. Maka duit raya, bagilah 10 malam terakhir. Sebab nak kelebihan. Lepas tu kalau tak ada duit raya pun, jangan ajar anak kita kata, kenapa rumah ni tak ada duit raya? Sebab bukan wajib. Raya ni kita nak berjumpa, silaturahim. Jangan jadikan menyusahkan. Lagi satu apa? Ada budaya rupanya setengah tempat, bulan Syakban mesti ziarah kubur. Kalau tak selagi tak ziarah kubur, nanti masuk bulan Ramadan, sodih orang dalam kubur. La ilaha illallah. Kubur ni tuan-tuan, tiap-tiap minggu elok ziarah. Betul tak? Mengingatkan kepada kematian. Memutuskan kelezatan dunia. Nabi ziarah kubur tiap-tiap minggu. Dan ada beberapa hari yang Nabi bagi ziarah kubur. Antara perkuburan yang Nabi bagi, perkuburan syuhada Uhud. Kerana mengenangkan bapa saudaranya yang syahid dalam perang Uhud, Sayyidina Hamzah. Syuhada bin Abdul Muttalib. Kita ni, orang kita tu lah. Kono ziarah, kono komen kubur tu. Nanti susah, apalah kaitan rumput atas kubur tu dengan orang dalam kubur pula. Cuma bulan Ramadan ni diangkat seketika azab-azabku kubur. Alhamdulillah. Maka kita doakan mereka diampunkan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Lepas tu 1 Syawal mestilah jadi waktu untuk orang ziarah kubur. Sampaikan nak selisih jalan pun kita terpaksa mengenepi. Orang yang balik kampung sesekali tu bawa BM, bawa apa kereta besar kan, Velfire, Alphard. Akulah kereta paling besar. Membui. Sampai kubur jam parking. Sebab apa? Semua nak ziarah kubur. Kita boleh relax-relax. Raya kedua ada, raya ketiga ada, raya ke-10 pun boleh. Dulu di kampung saya ada buat tahlil perdana, tahlil kubur, raya ketiga nak mengelakkan jam raya pertama. Raya pertama ni adalah pro dan kontra tuan. Satu, orang lama tak balik, nak ziarah kubur, takut dah hilang tanda, bagus. Balik sesekali. Yang tak bagusnya bila pagi raya, orang pakai baju raya ziarah kubur, betul tak? Dia pakai baju macam Ramlah Ram ni dulu. Masih Dayu. Lupa Yasin. Imam dengan baju Yasin, hilang Yasin. Melintir depan, tak sengaja tu tengok, hilang Yasin. Yang tengah tahlil melupa dan baca apa tadi kan. Dia tak nak tu. Kan? Yang berwuduknya, yang tak tutup, yang tak berwuduknya, yang tak tutup auratnya, yang berselfie-nya, yang duduk atas kuburnya. Duduk atas kubur ni benda yang tak patut kita buat. Kerana makruh duduk atas kubur ni. Imam Syafi'i tak bagi baca nisan kubur, dia baca satu-satu. Ui, lama dah mati ya. Tak ada datang anak-anak tu. Dah baca pula nisan orang, dah tahun bila mati. Menyebabkan lupa, lemah pemikiran. Hafalan kata Imam Syafi'i. Banyaklah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau gariskan atau listkan benda-benda tu, cuba pagi raya kita relax-relax, kita buat hari raya lain. Mesti tuan-tuan tenang. Kan kita fokus main raya, balik ngadap cucu, cucu salam, makan-makan, tunggu tetamu. Betul tak? Kalau tak pagi raya semua nak kejar. Saya dah rasa benda tu masa kecil-kecil. Sembahyang, ziarah kubur,
kubur pula 2 kubur. Kubur yang satu kubur lama, satu kubur baru pula. Setiap satu kubur tu nak kena buat tahlil baca Yasin. Lepas tu nak layan orang datang rumah. Subhanallah, penat tuan-tuan. Tuan-tuan, bapa-bapa, atuk-atuk ada cucu ni balik sebenarnya relax je. Menikmati raya. Kubur petang-petang boleh. Tak ada waktu-waktu afdal, tak ada pun tuan-tuan. Ziarah kubur ni Nabi suruh untuk memutuskan kelazatan dunia, mengingat kematian dan mendoakan. Jadi jangan bagi berat lah. Agama kita ni kalau kita tak bagi dia berat-berat, tu kata agama Islam ni agama yang memudahkan umatnya. Yang bagi susah tu bila kita tak faham betul-betul apa yang agama suruh. Banyak benda saya sebut dalam kuliah saya. Pertama sekali yang saya paling tentang kubur. Kubur buat mahal. Pergilah tanya mana qadi pun, tanya dia. Dia buka kitab pun, memang Nabi larang buat kubur berlebihan ibu-ibu. Ibu-ibu, bapa-bapa, wasiatlah kat bini kita, suami kita, anak-anak kita. Mak mati ni wasiat kena buat, wasiat yang berbaik kan. Jangan buat kepuk kalang air yang melampau-lampau harganya. Ambil yang basic saja. Pesan. Saya pesan kat orang pesan kat saya. Jadi mati tak payah fikir pasal duit banyak. Saya tanya orang yang buat tu, tiga kubur pun tak lebih 500. Masa tu meninggal Covid. Ayah, maknya, adik lelakinya. Ada seorang berada ni kan, meninggal. Bapak ni imam lah dekat di Labu tu. Meninggal. Dia ikut saranan saya. Bukan saranan saya, itu Nabi ajar. Dia ambil kubur yang paling ringkas. Dia petak je, letak je tu. Ringan je kan. Lepas letak, tulisan satu. Banyak tak kos tolong? Tak banyak kos. Alhamdulillah. Saya bagi kuliah Ustaz. Bukan sebab apa? Sebab saya terima benda tu, saya dengar apa yang perkongsian, saya tak ada abasi. Meninggal 3 tuan-tuan dalam masa seminggu. 2 minggu lebih kurang. Ayah meninggal, imam. Masa tu Covid tengah teruk tu. Mak dia meninggal, mak dia adalah pesakit kronik, arwah ni. Adik lelaki yang menjaga mak dan ayah Covid meninggal. 3 beranak meninggal. Bayangkan kalau satu kubur 3,000. Yang kaya jual batu nisan construction. Bayangkan 3,000, 9,000 collection. Masya Allah. Kita nak cari duit ni. Kita bukan agama yang perlu keluar duit banyak-banyak untuk mati. Cuma tuan-tuan consider ni lah. Budak-budak gali kubur tu, mana ada budak-budak sekarang nak free, adalah upahnya sikit, betul tak? Itu dah jadi pendapatan setengah tempat tuan-tuan kan. Memang dia pakar gali kubur, bagi. Kalau tak ada sangat, bagi tahu berapa kita ada. Jangan kita duit banyak, kita ni cakap, fisabilillah, kita ditanam nanti. Betul-betul syahid kita nanti. Nombor 2, apa namanya, pengurusan kadang-kadang kan, kita bagi sikit duit minyak ke, van jenazah jauh hantar. Tu consider lah. Saya tak ada. Itu makcik sepupu saya meninggal pun, anaknya buat keputusan nak baca tahlil sehari, orang kampung balik. Saya kata kau pedulikan lah. Yang penting kita tak lupa buat kan, kita buat. Kita tidak melawan arus, tapi dia kata dia nak buat sehari. Hari Ahad, meninggal masa tu hari Jumaat, dia tu dia buat Ahad. Jumaat satu tak ada buat sebab tengah sibuk sedih kan. Ahad buat, jemput semua, buat masjid dia senang. Tak ada masalah, dia bukannya ada 1, 3, 5, 7 tu wajib. Yang penting buat tu maknanya kita nak ajak orang berdoa, mengohon ampun untuk si mati bukan sebab makan. Dia tanya saya, apa ada masalah pun? Betul, tak ada masalah kan. Kalau dekat Kelantan, orang rumah saya orang Kelantan 7 hari 7 malam. 7 malam tuan-tuan. Syukurlah kita 3 tak fikir menu tak pening mana. 7 hari ni menu pening tuan-tuan. Nasi tomato, nasi apa, mi apa tak habis lagi, baru 6 hari je. Hari terakhir roti bengali dengan gulai kaki ayam je lah. Makan gula je lah kita. Pakai gula lah kita. Itu je lah. Jadi jangan berat ya. Mungkin ada orang dia tak setujulah. Dia tak apalah Ustaz Rehan ni, tak. Saya ni ada tauliah mengajar agama Negeri Sembilan. Dan saya cakap bukan benda tu masalah. Benda tu masalah kita teknikal pelaksanaan kita. Kan buatlah elok. Kan? Sebab benda ni pernah jadi orang-orang yang miskin. Dia fakir miskin. Meninggalnya seorang ibu, suaminya pun susah, anaknya pun susah. Datang anak lakinya. Ustaz, saya nak buat tahlil, tapi saya tak ada duit nak bagi makan. Apa hal pula kena bagi makan pula? Kau dah tak ada duit, nak buat, ada hajat bagi tahu. Masa tu kuliah saya hari Selasa malam Rabu. Minggu kedua, minggu keempat kuliah saya kata tak apalah, macam ni. Kau diam-diam aja. Malam kuliah saya memang ada makan. Saya kata, orang pun tak tahulah kau tak ada bagi makan. Macam kau lah bagi kata kan. Kalau kau segan sangat. Ustaz buat tahlil lepas isyak. Habis kuliah, isyak, buat tahlil. Ni tahlil ni. Dia pun senyum je. Sebab dia tak keluar duit. Hari tu memang orang tak ada duit. Tapi orang lepas tahlil mestilah nak alas bergurau sikit kan. Orang kita ada makanan. Itu sebenarnya makanan sebenarnya kuliah kan. Apa nak gaduh kan. Janganlah ibu-ibu jangan pening. Itu wasiat. Jangan buat kubur mak mahal. Ambil duit mak tu buat badal haji. Betul tak? Ambil duit mak yang 3,000 yang mak tinggal tu 4-5 ribu tu, pergi wakaf buat masjid yang sedang dalam pembinaan surau sampai kiamat mengalir pahala.
Kubur, saya pernah ahli keluarga saya kubur 3,500 buat. Meninggalnya keluarga saya, ada ahli keluarga saya yang senior lah, yang tua, tak tanya saya, dia buat dulu 3,500. Berapa harga? 3,500. Satu, dua, oh bertingkat tuan-tuan. Rugi sayang. Kan? Kita nak keutamaan mana dia kan. Jadi tak ada. Kadang orang kadang-kadang dia cop lah bila kita tegur ni kan. Saya tak hirau saya tu. Saya tak hirau. Benda-benda yang teknikal ni bila tegur, saya tak takut. Bukan kita kata jangan baca Yasin, jangan apa. Itulah nak ambil tauliah mengajar agama Negeri Sembilan ni. Itu benda pertama kita ditanya. Dalam borang tuan-tuan, apakah pandangan anda tentang kenduri doa kenduri arwah, tahlil Khamis malam Jumaat baca Yasin? Apa ulasan? Dan kadang-kadang yang mufti ke, timbalan mufti, ustaz yang interview kita akan bagi soalan yang boleh trigger kita kan. Saya kata saya tak ada masalah, daripada kecil saya beramal. Dia kata kat Datuk Usop, antara mufti kita, saya beramal, dia kata. Cuma perlunya ustaz-ustaz sekarang memurnikan amalan tersebut supaya tidak sampai orang anggap dia menyusahkan dan jadi wajib 3 hari ke kena 1 hari, nanti orang pelik. Adik Syekh Murtada Allahyarham ni meninggal pun, guru saya Ustaz Mohsin, dia dulu pakar Quran di Brunei, dia pakar Quran. Tuan-tuan kalau tengok mushaf Quran yang lama ni, yang warna hijau Saudi, mana-mana nak masuk Malaysia lah, KDN kena luluskan, ada nama di belakang penyemak Quran untuk pakai kat Malaysia, namanya Mohsin bin Haji Ahmad. Dia ni meninggal, anak murid ramai, beribu. Jadi kalau nak buat tali 3 malam ni, berapa banyak makan nak siap tuan? Dia buat 1 malam yang arwah ustaz saya ni, adik Syekh Murtada. Abang ni mufti tuan-tuan, semua dah meninggal lah guru-guru saya. Dia buat 1 malam je sebab tak larat nak menerima orang ramai kan. Buat grand terus 1 hari. Bukan grand apa? Grand tahlil maknanya sehari tu kemuncak lah, orang datang semua. So tak ada masalah. Jangan rusing lah. Sebab tu dalam agama suruh kita apa? Nabi suruh yassiru wala ta'assiru. Permudahkan, jangan susahkan. Wabashiru wala tunafiru. Sampaikan khabar yang gembira kat telinga orang ni, jangan buat orang lari daripada kita. Orang rasa tak senang dengan kita. Jangan macam tu. Itu saya tak ada masalah. Nak buat, tak buat pun tak apa. Ya, yang penting kita tak lupa mendoakan. Sebab tu dalam sembahyang jenazah kita doakan, kan? Dalam takbir yang ketiga kita doakan si mati. Itulah doa si mati sampai bila-bila kita bacakan Allahumma fillahu, Allahumma fillaha, Allahumma fillahum tu. Itulah yang Nabi ajarkan. Tuan-tuan hafal tu pun cukup dah untuk bini ke anak-anak kita kan. Tinggal suami kita dah meninggal, Allahumma fillahu. Itulah yang paling baik sekali tuan-tuan. Tak ada duit dalam poket pun boleh mendoakan untuk si mati. Cuma kita bagi makan tu sedekah, niatkan atas nama si mati. Itu tujuannya. Kalau tuan-tuan nak bagi jelas, itu tujuannya. Saya takut lah tuan-tuan bila macam ni orang, itulah, dia akan banding-bandingkan. Woi, duit banyak, kuih je pack nak je tu lah. Ada tuan, orang ni kayu rumah 3 tingkat, bihun je. Astagfirullahalazim. Untung ada bihun tuan-tuan. Kok bagi biskut goreng dengan kopi apa cakap lagi. Tapi sebenarnya kalau orang lelaki macam bapak-bapak ni, kat rumah sendiri biskut tu sampai lemau betul lah. Cuba datang surau lepak rumah kawan-kawan datang minum kopi dengan biskut mayat, biskut azan Korea tu, atau biskut lemak tu lah yang makan berio. Bini pandang goram tu. Kat rumah biskut tak habis makan. Kat rumah orang macam tak pernah jumpa biskut. Itulah sindrom bapak-bapak. Pergi rumah orang kan, kita ziarah, orang tu hidang biskut Mary pun, berio makan, tuan rumah tambah lagi. Kat rumah tak makan biskut, kat rumah orang macam tak pernah jumpa biskut. Itu sindrom bapak-bapak. Bila dia dah burak pergi rumah orang, kono kopi TO panas pula, biskut tu paling sedap dia tuan-tuan. Adik, kita bagi biskut tak ada masalah. Kan? Itulah hakikatnya. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah sebab sedikit, maaf saya ambil masa sikit. Cuma kita kena bersedia. Sebab nak main bola pun ada training, ada warming up, dah training seminggu, warming up beberapa minit sebelum kita punya perlawanan, kan? Begitulah dalam ibadah puasa kita, ada training, ada masuk kelas input, ada training dan ada panas badan. Ini panas badan kita. Dan 1 Ramadan maka berpuasalah kita di medan yang sebenar, ya. Moga-moga Tuhan sampaikan tu. Baca doa banyak-banyak, sampaikan balighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, supaya kita sampai. Takut ada yang Allah Ta'ala takdirkan sehari sebelum Ramadan dia tak jumpa bulan Ramadan. Tapi kalau dia ambil pun supaya kita mati dalam keadaan banyak beramal di bulan Sya'ban. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam.